Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah, dengan segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita, kita dapat meneruskan lagi perbincangan kita, pengajian kita di dalam kuliah ataupun tazkirah kita pada saat kita berada dalam suasana yang Allah Ta'ala beri peluang kepada kita supaya duduk bersama dengan keluarga, duduk dengan anak beranak, kan, dalam suasana kita begini. Maka para jemaah sekalian, inilah kita mengambil peluang untuk baca, murajaah, tengok kitab-kitab yang boleh kita ambil manfaat daripadanya, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, di antara kitab yang saya akan baca kepada para jemaah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk kita mengambil berkat masa dan peluang yang kita ada ini, iaitu sebuah kitab yang saya pilih, nama dia Al-Alamul Akhir. Nama kitab dia Al-Alamul Akhir, maknanya alam akhirat. Kita duduk atas dunia ni, berapa alam kita ada? Dulu sebelum kita dilahirkan, nama dia alam zuriat. Kemudian bila kita dilahirkan sekarang, nama dia alam dunia. Setelah kita mati, dia panggil alam barzakh. Barzakh itu maknanya pemisah di antara dunia dengan akhirat. Belum lagi alam akhirat. Tapi bukan di atas dunia, walaupun kubur tu dalam bumi dunia, tapi interaksi kitanya interaksi akhirat. Setelah berlakunya kiamat, barulah dia panggil alam akhirat. Jadi dalam kitab kita ni nama dia Al-Alamul Akhir, nama dia alam akhirat. Alhamdulillah, ana sebelum daripada alam akhirat ini, saya telah baca sebuah kitab dengan penulis yang sama, Al-Arifi. Nama kitab dia Nihayatul Alam. Nihayatul Alam artinya berakhirnya dunia ini. Berakhirnya dunia ini. Alhamdulillah, saya dah baca kitab ni sebanyak 18 siri, 18 kuliah. Dan para jemaah boleh tengok dalam YouTube dan juga dalam MP3, cari tajuk dia Berakhirnya Dunia Ini. Alhamdulillah, 18 siri saya baca daripada awal kitab. Dalam kitab Nihayatul Alam, dia telah tunjukkan kepada kita 130 tanda-tanda kiamat kecil yang berlaku, yang berulang, yang tak berulang. Ada banyak. Kemudian diikuti dengan kedatangan Imamul Mahdi, Al-Mahdi Al-Muntazar, dan diikuti dengan 10 tanda-tanda kiamat yang besar. Alhamdulillah, dalam 18 siri kuliah yang telah saya sampaikan itu, para jemaah, para penonton sekalian, kita boleh tengok perjalanan berakhirnya dunia ini. Jadi bila berakhir dunia, kita akan masuk pada sebuah kitab yang baru, sambungan dia, iaitulah Al-Alamul Akhir, alam akhirat. Alam akhirat, bila anda baca, tengok di muka, di kitab ni, kulit dia, menarik sekali. Dia tulis, Ahdasul Qiyamatis Sughra wal Kubra, wa ma ba'daha bis-suwari wat tawdihat. Peristiwa-peristiwa kiamat kecil. Apa makna kiamat kecil? Kita tengok nanti. Wal kubra, dan kiamat besar, kiamat sungguh tu. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, itu kiamat besar. Dan selepas berlakunya kiamat, biswari wat tawdihat, ada gambar-gambar dan ada penjelasan. Banyaklah gambar-gambar dalam kitab ni, kan? Untuk orang-orang zaman kita ni nampak macam sesuai lah, kan? Minal Quran, diambil daripada Al-Quran, was sunnatis sahihah, daripada sunnah-sunnah yang sahih.
Jadi ana bila tengok dia tulis sunnah yang sahih, ana kata alhamdulillah, dia telah meringankan tugas saya, meringkaskan cerita. Maknanya kalau pengarang tu betul-betul ikut manhaj dia, ikut sunnah yang sahih pada kajian dia, maka senanglah kita. Kita tak payah fikir dah, kita baca je. Tapi wa khaybata, bila ana baca belik-belik beberapa muka surat sebelum kita baca ni, saya dapati tajuk di luar tidak sama dengan isi dalam. Yang dikatakan sunnah sahihah, kita kena kata fi ba'dihha, sebahagiannya sahih, sebahagiannya dhaif, bahkan ada yang lebih teruk daripada dhaif sebagaimana yang telah dinilaikan oleh ulama. Maka manhaj saya insya-Allah dalam kitab ini, ana tak akan baca semua, saya akan pilih-pilih, orang panggil intiqa, manhajul intiqa, mana kita pilih je mana-mana tajuk yang sesuai, hadis-hadis yang sahih kita akan ambil, dan yang tidak sahih kita akan baca dengan huraian ataupun tinggalkan. Biarlah masuk dalam telinga para pendengar, para jemaah, para pelajar sekalian, kita bagi dalam telinga kita ni yang sahih-sahih, senang buat kerja. Tak, kalau tidak duk dengar benda pelik-pelik yang berlaku hari ni. Ni orang makcik mana entah mari daripada negeri mana mimpi kononnya ada satu jenis ubat yang nak ubat COVID ni, corona ni, habis pakat pergi cari ubat, kedai pula tutup, tak boleh nak berhenti, tak boleh nak. Jadi kata dan juga bawa pula cerita qasidah kononnya 1000 tahun dulu dalam kitab tu sendiri, kitab tu daripada kitab ulama Syiah yang tulis, dan qasidah tu pula tidak ada. Allahu Akbar. Kita mengatakan banyak benda-benda yang berlaku di dalam masyarakat. Marilah kita belajar, cari riwayat-riwayat yang baik untuk kita kemukakan kepada masyarakat. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, kenapa pentingnya kita belajar limaza al-alamul akhir? Kenapa kita nak tahu tentang kiamat? Kita duduk atas dunia. Sebab kata para ulama, kita duduk atas dunia pun dia tidak berakhir di sini. Di sini hanyalah orang panggil perjalanan saja. Pengembaraan buat sementara di atas muka bumi. Kemudian mungkin pengembaraan dalam bumi lebih lama daripada atas bumi. Dan yang di akhirat kita tidak tahu berapa lama yang nak menyelesaikan masalah sehingga kita sampai ke syurga insya-Allah. Dan ada orang yang berapa lama di mahsyar kemudian sampai ke neraka, wal'iyazbillah. Jadi alhamdulillah dalam siri-siri kuliah subuh kita, ketika nak tafsir secara ringkasnya surah An-Naba, di sana kita bincang tentang kedudukan syurga dan neraka. Kita mengatakan kita minta dengan Allah SWT supaya jadikan kita ni semua min ahlil jannah, daripada ahli syurga insya-Allah. Jadi kenapa kita nak tahu tentang alam akhirat? Dia kata ittafaqat jami'ur risalat. Risalah-risalah yang terdahulu dan juga risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya telah sepakat bahawa manusia ini mati, kemudian akan dibangkitkan pada hari Allah SWT nak balas mereka. Segala amalan yang kita lakukan di atas dunia ini akan dibalas. Firman Allah Ta'ala dalam surah Sad ayat 28, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Adakah kami nak jadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu seperti orang yang jahat, mufsidin di muka bumi, ataupun adakah patut kami jadikan orang yang muttaqin seperti orang yang jahat? Kita kata kalla, tidak patut sama sekali, kan? Allahu Akbar. Dalam surah At-Taghabun ayat 7, qul bala wa rabbi la tub'asunna. Allah Ta'ala bersumpah di sini, bala wa rabbi la tub'asunna, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan. Summa la tunabba'unna bima amiltum, kemudian kamu akan dibongkar balik, dicerita semula apa yang kamu lakukan di atas dunia. Wa zalika 'ala Allahi yasir, semua itu bagi Allah Ta'ala sangat mudah. Maka beriman kepada hari akhirat adalah termasuk dalam rukun-rukun iman. Sesiapa yang mendusta hari akhirat, mendusta bangkit semula selepas mati,
tak percaya kepada hisab, fahuwa kafirum billahil azim, maka orang tu dikira orang kafir, wal iyaz billah. Maka apakah makna beriman dengan hari akhirat? Apa makna kita nak beriman pada hari akhirat? Maka para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahawa setelah kita hidup di atas di alam dunia ini, kita akan berpindah kepada alam akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala telah cerita dalam Al-Quran beberapa surah, beberapa ayat tentang hari akhirat, supaya kita tidak terkejut. Aku dah bagi tahu, aku sudah maklumkan perjalanan kamu macam ni. Tapi kalau kamu tak dengar kata juga, kamu tak hirau juga, kamu kerah kepala juga, tunggulah. Itu je lah. Kan? Jawapan yang paling mudah kepada orang yang tak dengar kata. Mana fatazakkurul yaumil akhir, dengan sebab, ini pentingnya, tanda para jemaah sekalian, pentingnya kita ingat kepada hari akhirat itu. Kenapa? Sebab dia akan menggerakkan semangat kita untuk beramal dengan amal-amal kebajikan, kerana kita tahu di sana adanya pahala sedang menunggu dan adanya dosa yang akan mengancam kita. Maka orang yang bersegera melakukan kebajikan dan menolak segala perkara-perkara yang tak baik, menjauhkan dirinya daripada melakukan kezaliman ataupun memeras orang-orang yang dhaif. Dengan sebab apa? Orang tak berani buat sebab dia beriman dengan hari akhirat. Firmanullah Ta'ala dalam suratul Anbiya ayat 47. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Allah kata, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ, kami akan letak neraca timbangan yang adil pada hari kiamat. Tidak ada siapa yang dizalim pada hari tersebut. Kalau kamu buat kebajikan mithqala zarratin, sebesar biji zarah, ataina biha, kami akan bawa mari pada hari kiamat. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang menjadi penghisap, penghitung bagi kamu. Itu yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Anbiya. Dalam surah Taha ayat 111, wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Muka-muka yang akuh, yang sombong pada hari kiamat esok, tunduk belaka kepada siapa? Lil hayyil qayyum, kepada Allah yang hidup, yang maha berkuasa, yang kekal selama-lama. Wa qad khaba man hamala zulma, sungguhnya rugi, celakalah orang yang menanggung dosa-dosa kejahatan yang dia bawa pada hari kiamat. Na'udzubillah. Maka kerana itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu mazlamatun li ahadin. Nabi SAW kata, siapa dia ada kezaliman yang dia buat terhadap orang lain. Mana kita atas dunia ni kita zalim. Kita khianat kepada orang. Kita langgar, kita tak beri hak orang. Ini takut kita sekarang ni. Nah, kita bagi benda tak betul. Ingat baik-baik, bahaya tu. Min irdihi, Allahu Akbar. Dengan, kalau ada kezaliman terhadap orang lain, min irdihi, daripada kehormatan diri orang. Kita cabur kehormatan diri orang. Kita cerca dia, kita caci dia, kita maki dia, kita tulis macam-macam dekat Facebook kita. Kata, buat provokasi, buat fitnah macam-macam. Ataupun apa sajalah, ambil harta orang ke, ambil. Nabi kata, falyatahallalhu minhu al-yawm. Hendaklah dia pergi minta maaf, minta halal sekarang. Qabla an la yakun dinar wala dirham, sebelum hari yang tak ada berguna lagi dinar dirham pada hari itu.
In kana lahu amalun salih ukhiza minhu biqadri mazlamati. Kalau dia ada amal soleh, maka akan diambil daripada amalan iaitu sekadar kezaliman dia diberi kepada orang yang dizalimi. Kalau orang ni tak ada kebajikan, dia jahat. Dahlah jahat, tak ada kebajikan pula. Apa jadi? Wa illam takun lahu hasanatun ukhiza min sayyiatihi. Allahu akbar. Kalau dia tak ada kebajikan, diambil daripada kejahatan orang tu, fahumila alaihi, dicampak ke atas kepalanya, wal iazubillah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Satu lagi hadis yang masyhur, nama dia hadis muflis. Nabi SAW satu hari bertanya kepada sahabat, wahai para sahabat, manil muflis? Dia kata, apa dia muflis? Sahabat kata, muflis ni ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyak utang tak ada bayaran. Itu muflis. Nabi kata, tu muflis dunia. Nabi yang aku naknya al-muflis fil akhirah, iaitulah orang yang bawa pikul amal-amal kebajikan, pahala-pahala yang banyak ke akhirat. Tapi atas dunia dulu dia juga pernah buat zalim kepada orang. Qad syatama haza wa akhadha mal haza. Dia pernah maki orang ni, pernah ambil harta orang ni, pernah kenak pada orang ni. Maka bila sampai di akhirat esok, dia akan bertemu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apa jadi? Orang-orang yang dizalimi akan mari, ya Rabbi, orang ni zalim saya. Ambil kebajikan dia ambil. Yang ni pula, bila habis kebajikan, terpaksalah dia kena ambil dosa orang tu, dicampak ke atas kepala. Kata Nabi SAW, summa turiha finnar, kemudian dicampak ke dalam neraka, wal iazubillah. Ini yang kita takut. Takut kita nak jadi muflis di akhirat. Maka para jemaah sekalian, limadha? Kenapa kita kena beriman pada hari akhirat? Jawabnya, barulah kita ada break yang mengawal kita, tak berani kita nak buat benda-benda, sebab kita tahu di hadapan kita hisab. Di hadapan kita azab. Di hadapan kita banyak perkara-perkara yang akan menghalang kita daripada nak lepas di akhirat esok, kecuali kalau kita boleh lepas dosa-dosa kita dengan manusia dan dosa-dosa kita dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, wal imanu bil akhirati. Orang yang beriman dengan hari akhirat juga menghalang dia daripada melakukan kerusakan, menghalang dia daripada ilhad, melakukan ilhad, perkara-perkara yang tidak percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Ada pun orang yang tak percaya kepada hari akhirat, bagi dia tak ada masalah, sebab bagi dia kalau mati jadi tanah ya, kan? Oh, kalau aku mati jadi tanah, selesai, baik tu. Pasal itulah atas dunia ni kita kena ambil peluang, kena ambil fursah. Biar kita mewah atas dunia, sekurang-kurangnya dapat jugalah kesenangan sementara. Akhirat tak ada apa dah. Kita orang beriman lain, kita punya mazhab. Kita orang beriman ni, kita nak ambil akhirat. Atas dunia ni, kalau kita semua, kalau kita tak, orang panggil tak hebat pun tak apa, yang pentingnya kita tidak dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ada pula orang kata, ya kalau macam ni ya ustaz, semua ustaz cakap macam ni, kita kena jadi orang lemah pula lah. Tak, jangan jadi orang kuat. Jangan main-main. Islam izzah. Islam itu mari dengan penuh kemuliaan, penuh dengan kebanggaan, tapi tidak kesombongan. Maknanya mari kita dengan mulia. Jangan pula lembek gitu, tak ada. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahab ila Allah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik, lebih disukai oleh Allah Taala daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, tapi oleh kerana dia mukmin, lemah ke kuat semuanya baik, tapi nak banding di antara yang kuat dengan yang lemah, yang kuat lebih baik. Itu ayat dia. Maka Allah Taala peringatkan, wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati anis sirati lanakibun. Orang yang tak beriman dengan hari akhirat, mereka itu daripada jalan yang lurus menyimpang. Tak ikut jalan yang baik, jalan yang lurus. Sebab apa? Bagi dianya tak ada masalah apa-apa. Mati jadi tanah ya, apa bangkit-bangkit semula? Itu tidak ada.
Allahu Akbar. Dan yang ketiga, beriman dengan hari akhirat, yuhassin akhlaqul insan. Ingat boleh. Orang yang beriman dengan hari akhirat, maka baik akhlak dia. Baik akhlak sebab apa? Sebab kita tahu semua kita ni, yang baik, yang buruk, akan ada hisab, ada audit di hadapan kita. Kenapa kita tak nak jadi orang baik? Bila jadi orang baik pula para jemaah sekalian, keuntungannya sangat besar. Apa dia keuntungan dia? Keuntungan dia, kita dah baca dah dalam qawaid Quraniyah dulu. Di bawah tajuk, amal yang kamu buat, Allah Ta'ala mengetahui. Walaupun sikit. Imatatul aza anit tariq, kan? Buang benda-benda yang mengganggu orang nak jalan, nak melalui atas jalan raya. Itu pun sudah dikira iman. Sudah dikira pahala. Masya Allah, tabarakallah. Wa yusabbiruhu alal masaib. Dengan kita beriman dengan hari akhirat, menjadikan orang itu sabar menghadapi ujian musibah. Sebab apa? Kenapa dia sabar? Sebab dia tahu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan balas, beri pahala, ganjaran kepada orang sabar tanpa had, tanpa limit. Setinggi mana darjat kamu sabar, setinggi itulah apa yang kamu dapat. Masya Allah, tabarakallah. Rendah darjat kamu sabar, rendahlah kamu dapat. Jangan marah orang pula, kita tak sabar nak ambil pahala besar. Ai sukar. Dan la yathassar ala ma fatahu minad dunya. Dia tidak begitu resah, tidak begitu menyesali kalau dia tidak dapat habuan di atas dunia ini. Sebab apa? Sebab dia tahu di akhirat besar pahala. Dia tahu di akhirat esok besarnya pahala. Maka para jemaah sekalian, bila kita tahu di akhirat esok kita besar pahala, di akhirat esok kita ada pulangan-pulangan yang tersendiri, maka pada saat itu kita akan sabar di atas musibah yang Allah SWT uji kita. Kita jangan minta musibah. Kita jangan pula, ya Rabbi, ya Karim, berilah kepada aku musibah, berilah kepada aku bencana. La, Nabi larang minta musibah. Tapi kalau ditimpa musibah, falyasbir, hendaklah dia sabar. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, ma min musibatin tusibul muslim, tidak ada mana-mana musibah yang menimpa seorang muslim, illa kaffarallahu biha anhu, nascaya Allah Ta'ala akan beri kepada dia kafarah. Apa kafarah? Menghapuskan dosa-dosa dia. Hatta syaukata yushakuha, sehingga duri tertusuk, dia berjalan sepak duri, sakit kaki dia, itu pun diberi pahala oleh Allah, dijadikan kafarah, penghapus dosa dia. Itulah para jemaah hadis dalam Bukhari. Karena itu kalau kita berjalan tiba-tiba kaki kita tersepak duri ke apa benda, jangan sumpah duri, celaka nak ni. Lah kita kata astaghfirullah, atub ilaika ya Allah. Kita terus kembali kepada Allah. Sebab apa? Kenapa? Sebab kita tahu di sana adanya pulangan-pulangan yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita di saat itu. Masya Allah, tabarakallah. Maka yang keempat, orang yang beriman kepada Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka tersalah melakukan perkara yang tak baik, mereka akan bertaubat. Mereka akan bertaubat. Iktiraf, mengaku, aku tersalah. Kami bersalah ya Rabbi, kami bersalah. Dia mengaku. Jadi kalau kita tahu kita bersalah, masalah hari ini orang bersalah hangit. Jelas-jelas dia bersalah. Cari peguam yang paling bijak dalam dunia ni. Untuk apa? Untuk nak melepaskan dia daripada azab dunia. Sedangkan dia tahu perbuatan itu akan mengancam dia sendiri di akhirat. Kan? Dia zalim orang, ataupun dia ambil hak orang, tapi dia menang dengan sebab lawyer dia, peguam dia boleh melepaskan dia. Kita kata itu bukan sikap orang beriman. Orang beriman i'tiraf bizzunub,
wal khataya. Orang beriman akan mengakui dosa-dosa dia dan juga kesalahan dia. Contoh yang kita boleh buat di sini iaitulah contoh seorang sahabat nama dia Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu. Seorang sahabat. Tapi kita jangan kata bila jadi sahabat Nabi kat macam malaikat mereka. Tidak. Walaupun di zaman sahabat ada juga yang terjebak, terperangkap dengan dosa-dosa. Itu ujian Allah Ta'ala kepada mereka dan mereka juga bashar. Kalau semua orang zaman sahabat Nabi tak berdosa, macam mana kita nak tahu, nak handle masalah? Sehingga dalam solat, ada beberapa kes dalam solat, Nabi kita SAW yang sangat khusyuk dalam solat dia. Tapi Nabi juga terlupa. Seperti kisah Zulyadaini dalam solat. Dan lain-lain lagi. Kenapa? Apakah kita tak boleh kata Nabi kita tak khusyuk? Nabi kita tak khayal? Tak. Kita kata berlakunya sedemikian itu hikmahnya untuk perundangan. Untuk apa? Untuk perundangan. Kalau tak berlaku kepada Nabi, tak berlaku kepada sahabat zaman tu, macam mana kita nak menyelesaikan masalah? Baik, dalam kisah Ma'iz radhiyallahu anhu, dia telah terjebak dengan perbuatan zina dengan seorang perempuan. Bila dia sedar, dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, innal ab'ada qad zana, fatahhirni." Allahu akbar. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya terjebak dengan dosa zina, bersihkan saya." Nabi kita paling muka ke lain. Nabi tak nak dengar. Peristiwa yang sangat dahsyat. Maka Nabi kata, "Baliklah istighfar. Mintalah taubat kepada Allah Azza wa Jalla." Dia balik, tak lama dia mari pula. Dia kata, "Ya Rasulullah, tahhirni." Akhir sekali Nabi pun tanya sahabat-sahabat, aku tengok dia ni. Adakah dia minum arak, takut dia mabuk, cakap tak tu kalau ni?" Sahabat-sahabat kata, "Tak ada. Tak ada minum arak." Dia kata, "Adakah dia ni," Nabi tanya, "abika junun, adakah dia gila?" "Tak." "Molek siuman?" Kemudian Nabi tanya dia, "Mu tahu apa makna zina?" Dia pun ceritalah zina tu macam orang suami isteri itulah. Kisahnya panjang. Tahhirni. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akhirnya suruh rejam Ma'iz. Manakala tak berlaku benda ni, orang akan ingkar. Orang kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, takkanlah buat undang-undang yang keras macam ni. Kita dulu, satu zaman dahulu kita diperkenalkan dengan satu slogan rahmatan lil alamin. Saya kata tak payah perkenallah slogan rahmatan lil alamin. Memang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tak utus engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai pembawa rahmat kepada alam ini. Nabi kita bawa rahmat. Ajarannya penuh dengan rahmat. Walaupun dalam hudud. Naam, kita kata, saya sahabat kata, "Kami bersalam dengan Nabi, aku tak jumpa lagi selembut ini." Tangannya lembut orangnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi tangan yang lembut itulah yang telah menjatuhkan rejam ke atas Ma'iz dan juga Al-Ghamidiyah. Tangan itulah yang menjatuhkan hukuman sebat kepada orang yang berzina dan juga orang yang melakukan qazaf, dan tangan itulah yang menghayung pedang, membawa senjata berperang untuk mempertahankan Islam. Kita yang kata rahmatul alamin lembek. Tak. Oh, kita ni rahmatul alamin. Habis kalau orang bukan Islam buat kacau kita pun rahmatul alamin, kita kata la. Jangan salah guna istilah. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Nabiur Rahmah. Mana orang yang ada kesedaran, beberapa isu mereka akan pergi bertemu dengan pemerintah untuk apa? Untuk tahhirni, bersihkan dosaku ya Rasulullah. Maka demikianlah orang lain. Bagaimana keadaan kalau kita tengok orang-orang yang beriman, mereka kalau dia jumpa bara orang, dia tak mengaku hak dia. Dia tak jumpa bara orang, dia tak mengaku hak dia. Tapi kalau wazi' dini, dia panggil wazi' dini, maknanya kesedaran beragama dalam jiwa seorang tu lemah, barang orang jadi barang dia. Allahu Akbar. Ni cerita nakal. Tapi sebagai pengajaran. Ada seorang ni hilang barang. Lepas tu dia berdoa, "Ya Allah, janganlah barang aku ni dijumpai oleh orang fakir dan juga orang fakih." Orang kata kalau fakir,
Kalau orang fakir jumpa barang mungkin dia perlu dia ambil. Nah, fakir yang tak baiklah, fakir yang baik dia tak akan ambil orang. Tapi logiklah kalau orang fakir itu ambil sebab dia berhajat, kan? Orang tanya dia, yang fakir itu kita tahulah mungkin dia berhajat dia ambil. Tapi yang fakir itu kenapa? Yang fakir itu kenapa mudah orang fakir? Dia kata yang fakir ni sebab kalau dia tidak ada sifat warak, dia pandai hukum je, waraknya tidak ada, wazin dini dalam jiwa dia tidak ada, maka dia akan guna hujah tu hujah ni, akhir sekali helah tu helah ni, akhir sekali barang itu jadi hak dia. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min ghadabillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah, daripada menjadi manusia yang menggunakan agama untuk mengambil harta orang ataupun menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Cerita Ma'iz tak habis lagi. Apabila selesai daripada kisah itu, maka setelah dikebumikan, satu hari Nabi kita berjalan sampai kat kubur Ma'iz. Ada di kalangan sahabat yang berkata, tengok ni, Ma'iz ni tak dengar kata. Allah Ta'ala sembunyikan rahsia dia. Nabi pun suruh bertaubat, tapi dia nak juga jatuh hukum hatta rajmal kilab, hingga dia direjam macam orang lontar anjing. Nabi kita tak jawab. Nabi diam. Nabi terus berjalan sehingga jumpa dengan jifatu himar. Nabi jumpa dengan bangkai dongki mati yang dah orang panggil bengkak dah tubuh tu. Busuk dah. Orang Kelantan kata nunginya dah, mana terakak dah kaki. Bila sampai situ Nabi kita berhenti. Nabi kata, aina fulan. Siapa dia yang cakap tadi tentang kubur Ma'iz? Kalau zaman kita hari ni tak mengaku. Dia tu. Tak. Zaman orang dulu tak ada. Dia tu nahnu. Kami lah Rasulullah tadi. Saya bercakap je. Nabi kata apa? Turun kamu daripada kenderaan ni. Pergi pergi makan bangkai dongki keldai itu. Qala ya Nabi Allah ghafarallahu lak. Wahai Rasulullah, Allah Ta'ala ampun Tuhan. Siapa nak makan bangkai busuk ni? Qal, apa yang kamu cakap kepada Ma'iz tadi lebih dahsyat busuknya daripada kamu makan bangkai yang ada depan kamu ini. Masya Allah, tabarakallah. Laqad taba taubatan law qussimat baina ummatin la wasi'athum. Masya Allah, tabarakallah. Taubat Ma'iz, taubatan nasuha. Andainya dibahagi-bahagikan kepada umat ini, mereka akan tempias taubatnya itu dapat rahmat semuanya. Wallazi nafsi biyadihi. Nabi kita bersumpah, aku nampak dia sekarang sedang berenang di dalam sungai syurga. Masya Allah, tabarakallah. Itulah dia, taubat li Ma'iz. Masya Allah. Jadi orang-orang yang mendapat kesedaran, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud. Dan juga lain-lain ulama hadis mengatakan wa fi sanadihi dha'f. Ada yang juga mengatakan diterima sanad dia dengan jalur-jalur yang lain, wallahu alam. Yang pentingnya kisah Ma'iz itu sahih, tapi cerita panjang itu. Dan yang seterusnya, berapa dah kita tadi? 3, 4, yang kelima, yang terakhir. Yang kelima, al-imanu billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, orang beriman kepada Allah dan hari akhirat menjadikan seorang yang berintegriti, seorang yang menjaga amanah, menjaga disiplin, dan menghalang dia daripada ibadat-ibadat dia dilakukan bukan kerana Allah ataupun disebut dengan nama riya, nak tunjuk-tunjuk kepada orang, tidak. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan rumah Allah Ta'ala. Apa dia makna makmur di sini? Iaitulah orang yang menghidupkan rumah Allah
dengan ibadatnya, dengan zikirnya, dengan majlis ilmunya, dengan segala perkara kebajikan, itu makna imaratul masajid. Itu makna mengimarahkan rumah Allah. Kalau setakat buat bangunan besar aja, itu dia panggil membina. Ni kita hari ni kita lebih suka membina rumah Allah. Tapi dari sudut imarah ruhiyah yang sepatutnya kadang-kadang nampak terbengkalai, kan? Tapi bangunan besar, dakhmah. Itu salah satu daripada tanda kiamat. Isi dalamnya tak banyak isi. Orang pun tak pergi ramai. Kita kata ini satu kerugian. Maka Allah gambarkan, ya innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang yang mengimarah rumah Allah Ta'ala itu, orang yang selalu pergi ke masjid lah. Oh, timbul soalan Ustaz, jangan sebut ayat ni di saat Covid ni. Kami sedih tak boleh pergi masjid. Saya dah keluar satu video ringkas. Sama ada video khas waktu Covid ini ataupun video yang kita ceramah sebelum ni. Melalui kitab Riyadhus Salihin, ada satu bab Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala bawa dalam kitab Riyadhus Salihin. Bab pahala yang berterusan. Mana-mana orang yang melakukan ibadat sewaktu dia sehat, waktu dia segar, waktu tak musafir, bila dia sakit tak boleh pergi masjid, Allah Ta'ala beri pahala pencen penuh. Pahala dia. Sebab apa? Sebab memang itu tabiat dia. Jadi insya-Allah, para jemaah sekalian, walaupun kita solat di rumah bersama keluarga, tapi lakukanlah cara-cara dia seperti imaratul masjid, seperti yang kita buat di masjid. Waktu dekat nak masuk waktu, kita berwuduk siap-siap, pakai pakaian, khuzu zina takutnya ke masjid. Oh, mentah kau di rumah kak, pakai baju cak rumah tinggi ya, kita kata tak, relax gitu, pakai ya baik-baik, macam kita nak pergi masjid juga, dengan niat, aku nak pergi masjid ni, cuma tak dapat pergi dengan sebab Covid yang melanda, kan? Kita buat. Kemudian kita azan, kita salat qabliyahnya, yang muakkadnya, yang tak muakkadnya teruskan. Masya Allah, tabarakallah. Allah kata dalam Quran ini, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang memakmur rumah Allah iaitulah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat. Wa aqamas salah, dan mendirikan salat. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illallah, mereka tidak takut kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Bila mari bab takut pada Allah Ta'ala ni, banyak orang tanya soalan, Ustaz, yang kita ni tutup masjid, tak boleh keluar rumah, PKP berlaku, gelombang yang pertama tak selesai, tambah 2 minggu lagi ni. Kita minta berlindung, Allah Ta'ala minta selamatlah, jangan ditambah 2 minggu lagi. Nah, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan sudah kepenatan duduk dalam rumah. Orang lain penat duduk dalam penjara, orang lain penat duduk dalam tempat siksaan, kita penat dalam rumah. Alhamdulillah, orang lain penat dalam hospital. Kita minta doa supaya kita tak sampai ke sana, insya-Allah. Cukuplah dengan kita ikut disiplin ini, dan kita minta doa Allah Taala, kita selamat. Dan walam ya, takut pada Allah Ta'ala berbeza. Kita takut Allah Ta'ala maknanya kita tak berani langgar perintah dia, kita tak berani langgar peraturan dia, kita tak berani tak cuai dengan syariat Allah Ta'ala. Itu makna takut pada Allah. Tapi takut pada Covid, sama dengan tuan-tuan takut kepada ular, takut kepada jengking kala, skorpion, takut kepada perompak. Itu takut naluri manusia, tidak salah. Tapi nampak lebih sangat ni, tutup masjid. Kita kata itu ihtiyat. Sebab wabak yang berlaku ni, perangai dianya begitu. Kalau mari orang kita tak kenal, dia masuk dalam majlis kita, kita tahu apa masalah. Tiba-tiba kita bersalam dengan dia ke, duduk sebelah dia ke, apa pula, berjangkitan mari, habis satu majlis itu terjadi. Maka ini yang kita bimbang hari ini, para jemaah sekalian, berhati-hatilah semua. Jangan kelirulah isu takut Allah Ta'ala, takut pada makhluk, jangan duk keliru. Kan? Itu dia panggil takut naluri. Manusia takut pada benda-benda yang berbahaya. Maka Allah Ta'ala kata, dia tak takut kecuali pada Allah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka itu termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk Allah. Surah At-Taubah. Maka kerana itulah para jemaah sekalian, alhamdulillah, 5 sebab kenapa kita kena bincang tentang al-imanu bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhirat. Kesimpulan kitanya, beriman dengan akhirat menyebabkan orang ini
Bertambah ibadat dia sebab dia tahu ada pulangan di sana. Beriman dengan hari akhirat menyebabkan orang tak berani buat maksiat dan kederhakaan, buat zalim pada orang sebab kita tahu ada hisab di sana. Beriman dengan hari akhirat menjadikan kita ni seorang yang mempunyai disiplin yang tinggi, mempunyai akhlak yang mulia, orang yang jaga integriti, jaga amanah. Sebab apa? Semua itu akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah kata sebahagian ahli fikir, dia kata kita dunia ni banyak tanggungjawab. Betul ke tidak? Banyak tanggungjawab. Kita ni bapa, suami, guru, pegawai, semua tanggungjawab. Tapi ingat, mungkin besok kita sudah tidak ada tanggungjawab lagi, tetapi kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang telah diberi tugas kepada kita. Wadah? Maknanya bila kita mati, tak ada lagi tanggungjawab. Apa tanggungjawab lagi? Yang adanya dipertanggungjawabkan dengan semua apa yang telah kita laku di atas dunia, maka biarlah kita dipertanggungjawab dengan perkara-perkara yang baik, insya-Allah. Maka dengan itu, kita mengatakan al-imanu bil yaumil akhir rahatun fid dunya wa sa'adatun fil akhirah. Tulis, beriman dengan hari akhirat, rehat, tenang di dunia, dan mendapat kebahagiaan, kebertuahan di akhirat, insya-Allah. Kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang tentang al-qiyamah wal isti'dadu li yaumil qiyamah, hari akhirat, hari kiamat, dan apakah persiapan kita. Insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya akan gili-gili lah ada baca kitab ni, hari lain kita baca kitab lain supaya para penonton, para pelajar boleh mendapat manfaat yang lebih, insya-Allah. Jadi kita pelbagaikanlah sebagaimana kita dalam kuliah-kuliah kita pun ada kuliah hadis, ada tafsir, ada akidah, ada fiqh. Jadi macam itulah kuliah kita di sini. Kecuali kuliah subuh, itu saya akan kekal dengan tafsirul Quran, insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.